Okey, 4.1 hukum indeks. So dalam chapter 4 dia ada 3 bahagian. Indeks iaitu indices. So indices. Kita belajar di tingkatan 3 bab 1. So dia adalah basic yang sangat penting untuk bahagian yang seterusnya lah. So ada banyak pelajar yang lemah dalam law, okey, adalah kerana mereka lemah dalam indices. So, untuk indices, kita kena hafal nombor-nombor yang berikut. Okey, dan ini bukan saja untuk indices lah, untuk log juga berbantulah. 2, 4, 8, 16, 3, 2, 6, 4, 1, 2, 8, 2, 5, 6, 5, 1, 2, 1, 0, 2, 4. Ini adalah base 2 punya. Okey. Family of 2. Semua adalah 2 punya. Kalau saya ada 1024 dalam calculator saya tekan equal lepas tu shift fact dia akan jadi 2 kuasa 10. Okey. So macam 12 dia 26 pun dia adalah 128. Okey, 128 pun dia adalah 2 kuasa 7. Lepas tu family of 3, 3, 9, 2, 7, 8, 1, 2, 4, 3, 7, 2, 9. Ini adalah family of 3. So 2, 4, 3 itu shift fact itu 3 kuasa 5. Okey, 4 itu tak payah. Kenapa 4 tak payah? Kerana 4 adalah family of 2. Okey. So kalau saya tulis 4 kuasa 5, dia akan jadi 1024. So 4 kuasa 3 dia adalah 64. So 2, 2, 2. Okey, selang 1 lah. 5, 2, 5, 1, 2, 5, 6, 2, 5. Okey. 6, 3, 6, 2, 1, 6. 7, 4, 9, 3, 4, 3. So 3, 4, 3 itu 7 kuasa 3. 2, 1, 6 itu dia adalah 6 kuasa 3. 2 kuasa 3 darab 3 kuasa 3 itu 6 kuasa 3 lah. 6 kuasa 3. Okey. 8. 8 dia adalah family of 2 juga. 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. So yang 64 itu dia adalah 2 kuasa 6. Dia adalah 64. 4 kuasa 3 64. 8 kuasa 2 dia pun 64. Dia adalah something yang interesting lah. 10 10 tak payahlah. Lepas tu 11 itu kita ada 11, 1, 2, 1, 12, 1, 4, 4, 1, 13, 1, 6, 9, 14, 1, 9, 6, 15, 2, 2, 5, 16, 2, 5, 6. Ini 2, 8, 9. Okey. So ini adalah nombor yang saya nak saya punya student hafal lah. Okey. Dia akan bantu dalam hukum linear lah. Okey. Okey. So seterusnya kita tengok mempermudahkan ungkapan algebra yang merupakan indeks. So nombor 1A ni dia nak kita permudahkan yang ini. Sebenarnya dia senang lah. Semua dia adalah 4 kuasa. Okey. So kita guna yang 4 punya lah. So kita tahu bahawa untuk indices di tingkatan 3 sana, kita tahu bahawa apabila dia darab, dia akan jadi tambah. Kalau dia bahagi, okey, dia adalah tolak. Okey. Kalau dia adalah kuasa dan dia punya ini adalah darab. So untuk yang ini dia adalah 4 kuasa 2n tambah n tolak n. Itu saja. Okey. Ini dia dia ini saya bahagikan ini dengan ini. Dia akan jadi 3 kuasa 2 tolak 1. Okey.
Ataupun dia adalah 3 kuasa M tambah 2 bahagi dengan 3 kuasa M. Tolak 3 kuasa M bahagi 3 kuasa M. So, ini kita terus potong jadi satu lah. Kalau saya tak potong untuk jadikan dia satu, 3 kuasa M tambah 2 tolak M, tolak dengan 3 kuasa M tolak M, dia akan jadi 3 kuasa 2 tolak 3 kuasa kosong. 3 kuasa kosong itu ialah satu. Kita tahu bahawa A kuasa kosong ialah satu. Sebenarnya sini terus potong terus dapat satu lah, lebih senang lah. Dia akan jadi 9 tolak satu iaitu 8. Okey. Yang C ini kita ada 5 kuasa 3 X kuasa negatif 3 darab 4 X Y kuasa 2 bahagi X kuasa negatif 4 Y kuasa negatif 4. 5 kuasa 3 5 darab dengan 25 darab dengan 4 itu 100. 500 lah ini. 500 X kuasa negatif 3 tambah 1 tolak negatif 4. Y kuasa 2 tolak negatif 4. So, dia akan jadi 500 X kuasa 2 Y kuasa 6. Okey. Hmm. So, yang ini dia akan jadi 4A kuasa 3 B kuasa 2 darab 4 kuasa negatif 4 A kuasa negatif 4 B kuasa negatif 12. Dia akan jadi 4 kuasa 1 tambah negatif 4. A kuasa 3 tambah negatif 4. B kuasa 2 tambah negatif 4. Negatif 12. Okey, dia akan jadi 4 kuasa negatif 3. A kuasa negatif 1. B kuasa negatif 10. 1 per 4 kuasa 3 darab 1 per A darab dengan 1 per B kuasa 10. 1 per 1664 AB kuasa 10. Okey, inilah dia punya jawapan. So, soalan pertama ini, contoh satu ini, semua adalah yang kita belajar kat tingkatan 3 lah. Tingkatan 3 bab 1 lah. Dia bukan benda yang baru lagi. Okay. Ini adalah contoh 2. Okey. Untuk contoh 2 dia sebenarnya hampir sama dengan contoh 1 lah. Okey. Adalah apa yang kita belajar kat tingkatan uh, 3 bab 1 juga. So, pemudahkan ungkapan aljabat yang berikut. So, dia akan jadi A2A kuasa negatif 1 per 3 tambah negatif 1 per 2. Okey. So, ini darab dengan 3. Ini darab dengan 2. So, negatif 2 tolak 3 negatif 5 lah. 2A kuasa negatif 5 per 6. Okey. Macam ini saja. Hmm, uh, dia ialah 2 per A kuasa 5 per 6. Kalau saya akan henti sinilah. Tapi jawapan dalam buku teks dia henti di sini. Okey, ini adalah 2A kuasa negatif 2 tolak dengan negatif 3 per 2. Dia akan jadi 2A kuasa negatif setengah. Okey. 1 darab 2 darab 2. Negatif 4 tambah 3 negatif setengah. So, dia akan jadi 2 per A kuasa setengah. Okey. So, di sini seterusnya yang ini. So, ini dia akan jadi A kuasa 2 per 3. Darab dengan A kuasa negatif 3 per 2. So, A kuasa 2 per 3 tambah negatif 2, 3 per 2. Sini darab dengan 3. Ini darab dengan 2. So, 4 tolak 9. Dia akan jadi negatif 5 per 6. Okey. 1 per A kuasa 5 per 6. Okey. So, yang ini kita darabkan. Dia akan jadi A kuasa negatif setengah tambah 3 per 2. Tambah 2A setengah darab A negatif setengah tambah setengah. Okey. Negatif setengah tambah setengah.
tolak 3A negatif setengah tambah negatif setengah. Dia akan jadi A kuasa 1 tambah 2A kuasa kosong. Tolak 3A kuasa negatif 1. Iaitu A tambah 2 tolak 3 per A. A kuasa kosong itu ialah 1. Okey. Dengan syarat A bukan kosong. Okey. A kuasa negatif 1 per A lah. Okey. Inilah dia punya jawapan. Okey. So, contoh 1 dengan contoh 2 adalah apa yang kita belajar di tingkatan 3 bab 1. Okey, untuk contoh 3 ini, dia adalah sedikit yang berbeza. Okey, kita tahu bahawa di tingkatan 3 bab 1, kita belajar bahawa A kuasa M darab A kuasa M ialah A kuasa M tambah M. Dan A kuasa M bahagi dengan A kuasa N itu ialah A kuasa M tolak M. So, di tingkatan 3, apa yang kita buat ialah macam ni. So, di sini apa yang kita buat ialah terbalik. Okay. So, dia nak kita tunjukkan yang ini. So, left hand side dia ialah 7 kuasa 2X tolak 1. Okay. Tolak itu ialah bahagi. So, dia akan jadi 7 2X bahagi dengan 7 1. Okay. Kerana 7 kuasa yang ini adalah 7 kuasa 2X tolak 1. So, biasanya apa yang kita buat ialah kita buat macam ni. Sekarang kita terbalikkan. Iaitu dari sini ke sini. Okay. So, yang ini dia akan jadi 7 kuasa 2 kuasa X bahagi dengan 7. Iaitu 49 kuasa X bahagi dengan 7 lah. Okay. Inilah dia punya right hand side. Okay. Shown lah. Okay. So, sebenarnya, okay, untuk soalan ini, kita tunjuk dari dia punya right hand side, iaitu 49 kuasa X bahagi dengan 7, ialah 7 kuasa 2X per 7 kuasa 1, 7 kuasa 2X tolak 1, iaitu left hand side. Ini lebih senang. Tapi ini bukan apa yang buku nak lah. Okay. Yang ini ialah satu yang sangat tipikal. Okey, yang baru punya soalan dan selalunya ke guru suka keluarkan soalan ini untuk indices lah. So, kita tahu bahawa yang ini, dia nak tunjukkan yang ini boleh dibahagi tepat dengan 25, iaitu dia adalah 20 punya gandaan. 25K. Kita nak tunjukkan dia boleh dibahagi dengan ini, maksudnya kita kena tuliskan yang ini sebagai 25K. So, yang ini dia akan jadi 3 kuasa 4 darab 3 kuasa 4. 3 kuasa X darab 3 kuasa 4. Tambah 3 kuasa X darab 3 kuasa 5. Tambah 3 kuasa X. Okey. Kenapa ini adalah macam ni? Kerana 3 kuasa X darab 3 kuasa 4 itu ialah 3 kuasa X tambah 4 mah. 3 kuasa X darab 3 kuasa 5 itu dia adalah macam ni juga. So, 81 3 kuasa X. Okey. 243 3 kuasa X. So, 3 kuasa X. Yang 3 kuasa X ini berapa 3 kuasa X? 1 3 kuasa X. Okey. So, kita faktorkan 3 kuasa X. Dia akan jadi 81 tambah 2, 43 tambah 1. Okey. So, apabila kita faktorkan, okey, apa yang saya tunjuk kepada saya punya student dulu, apabila saya faktorkan 3 kuasa X, saya bagi dengan 3 kuasa X. Okey. Sini saya tulis salah 3 kuasa X ini. So, yang ini dia potong lah. Tinggal 81. Potong lah. 3, 2, 4, 3. Potong lah tinggal 1. Okey. So, 81 tambah 2, 4, 3 tambah dengan 1 ialah 325. 325 bagi dengan 25 ialah 13. So, yang ini adalah sama dengan
1325 bukan. 25 13 13 darab 3 kuasa X. Yaitu yang ini ialah 325. 325 3 kuasa X. Okay. So di sini uh, inilah boleh dibahagi tepat lah. Okay. So maka ini boleh dibahagi tepat dengan 25. So maka ini boleh dibahagi tepat dengan 25. Okay.